Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia Allah, kita masih lagi sempat bersama-sama dalam slot motivasi sentuhan kasih ma'ruf. Mudah-mudahan slot ini mampu untuk memberi sedikit dorongan, sedikit rangsangan untuk kita melakukan perubahan dalam diri kita, dalam keluarga kita, yang insya-Allah sekaligus mudah-mudahan ianya akan memberi kesan kepada kehidupan kita dalam masyarakat, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, anak-anak ma'ruf yang dikasihi sekalian, walaupun kita masih lagi berada dalam situasi wabak yang begitu mencabar, kita jangan lupa bahawa apa yang kita lalui ini adalah merupakan suatu ujian daripada Allah. Dan ujian pada Allah itu pastinya ada hikmah. Beruntunglah bagi orang-orang yang mengambil peluang yang ada ini untuk mempersiapkan diri dia, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi masa depan. Beruntunglah manusia-manusia yang mengambil peluang yang ada ini untuk dia merasai betapa nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepada dia selama ini. InsyaAllah pada hari ini saya akan menyebutkan beberapa perkara yang mudah-mudahan boleh memberi satu peringatan kepada diri saya sendiri dan tuan-tuan dan puan dan anak-anak ma'ruf sekalian. Saya nak sebutkan perkara penting, iaitulah Anda, kamu, Anda adalah insan penting. Enta adalah insan penting. Anda adalah insan penting. Kamu adalah insan penting. Penting bagaimana? Penting kepada pasangan kamu. Penting kepada anak-anak. Penting kepada ibu bapa bagi anak-anak. Setiap orang kita memainkan peranan penting untuk memastikan kehidupan yang harmoni, ya, dalam diri dia, dalam keluarga dia, dan sekaligus mempengaruhi kepada kehidupan masyarakat. Oleh kerana itu kehadiran anda amat diperlukan. Apa yang kita lakukan akan memberi kesan kepada orang lain. Kehadiran anda akan memberi kesan gembira, sedih kepada orang lain. Oleh kerana itu kita kena pastikan kehadiran kita dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, bahkan dalam tempat kerja kita sekalipun, biarlah kehadiran kita itu adalah kehadiran yang memberi manfaat, memberi kesan positif kepada kehidupan. Seperti mana yang disebutkan dalam satu kata-kata, iaitulah we are all connected and everything is connected. Setiap kita semua adalah saling berhubung di antara satu sama lain. Dan setiap perkara itu saling berhubungan. Apa maknanya? Apa yang kita buat, ia akan memberi kesan kepada orang lain. Andai kata apa yang kita buat itu adalah merupakan sesuatu yang positif, insya-Allah ia akan memberi kesan yang positif kepada orang lain. Begitulah sebaliknya. Andai kata kita melakukan perkara-perkara yang negatif, maka ia akan memberi kesan negatif kepada orang lain. Cuba bayangkan satu keadaan di mana anak-anak melakukan perkara yang baik dalam hidup, yang akhirnya mampu memberi ketenangan kepada kedua ibu bapa. Maka keharmonian itu wujud. Ibu bapa tenang bila bekerja, pergi bekerja tenang sebab anak-anaknya telah memberikan ketenangan dalam hidup dia. Begitulah juga sebaliknya. Kalau anak-anak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang merisaukan, yang membimbangkan, yang dilihat tidak produktif dalam kehidupan,
Contoh dalam musim sekarang ni, jika tak produktif, kebimbangan, kerisauan, geram dan sebagainya mungkin wujud dalam perasaan ibu bapa yang mungkin disembunyikan. Sebab itu saya sebut di awal pertemuan awal lalu, bahawa kita kena pastikan dalam kita menjalani kehidupan, kita kena memastikan pasangan kita, ibu bapa kita tenang dengan apa yang kita lakukan. Sebab kita saling berhubung di antara satu sama lain. Begitulah juga apabila kita dalam keluarga, kita melakukan sesuatu, dia memberi kesan juga kepada jiran. Apa yang kita lakukan memberi kesan kepada orang lain. Sebab itu, langkah kawalan ini harus kita sama-sama, bersama-sama untuk memastikan kejayaannya. Kita harus bersatu hati, bersama-sama menjayakannya. Andai kata salah seorang daripada kita tidak menjayakannya, maka ia akan memberi kesan kepada orang lain. Sebab itulah kita memanfaatkan masa yang ada ini untuk kita pastikan. Mungkin kita tidak ada keluarga yang mempunyai cabaran ataupun berdepan dengan wabak ini. Tetapi bagi mereka yang mempunyai keluarga yang terpaksa berada di barisan hadapan, bayangkan bagaimana perasaan mereka. Bayangkan bagaimana perginya ibu bapa, belum pasti kembali, belum pasti berjumpa. Jika kita melihat dalam berita-berita bagaimana mereka yang telah meninggal dunia, semoga Allah merahmati mereka. Mereka tidak diiringi oleh anak-anak, tidak diiringi oleh ibu bapa. Sebab itu di awal saya sebutkan tadi, kita adalah penting, keluarga kita adalah penting. Tetapi apa yang kita buat akan memberi kesan kepada orang lain. Apa yang anak-anak buat akan memberi kesan kepada ibu bapa. Apa yang keluarga kita buat akan memberi kesan kepada masyarakat sekeliling. Sebab itulah Rasulullah SAW bersabda. Saya nak bawa hadis ini, di mana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW membuat satu garisan berbentuk segi empat. Kemudian baginda menggariskan satu garisan dari tengah sehingga keluar dari rajah segi empat tersebut. Sehingga kemudian baginda membuat garisan kecil dari garisan tengah tersebut. Baginda bersabda, ini adalah gambaran manusia. Gambaran garisan segi empat ini ialah ajal maut yang melingkungi manusia. Garisan yang terkeluar itu ialah angan-angannya. Garis-garis kecil pula adalah musibah dan ranjau kehidupannya. Jika terlepas dari yang ini, yang lain pula menggigitnya. Jika terlepas dari yang ini, yang lain pula menggigitnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan dan perempuan, anak-anak ma'ruf yang dikasihi sekalian, dalam hadis ini Rasulullah membayangkan bahawa kehidupan kita ini adalah dilingkungi oleh bingkai ajal. Manusia berada dalam bingkai ajalnya. Oleh kerana itu, marilah kita sama-sama memastikan kehidupan kita sentiasa berada dalam sentiasa didorong oleh perkara-perkara yang boleh membantu kita, membawa kepada perubahan-perubahan yang mana boleh membantu kita menjadi keluarga, individu, keluarga dan masyarakat yang terbaik. Setakat itu sahaja untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan kita manfaatkan pertemuan kita ini dengan sama-sama kita memastikan, menjuburkan sifat bantu-membantu, memelihara perasaan, memberi sokongan dan sebagainya, supaya apa yang kita buat akan memberi kesan yang positif kepada sebarang usaha yang kita lakukan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.